أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 3, baris yang ke-6 daripada bawah. Muka surat 3, baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan qiyamuhu binafsih dan wahdaniyah, dan qiyamuhu binafsih dan wahdaniyah. Ini sambungan 20 sifat yang wajib pada akal bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang wajib ada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara satu-satu. Selepas daripada wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dan berpegang secara ijmal, secara ringkas, secara kasar, Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dalil maha suci Allah daripada sifat kekurangan adalah ada makhluk ini. Itu mengetahui dan berpegang secara ijmal. Kemudian wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil 20 sifat. 20 sifat yang wajib pada akal bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bahawa 20 sifat ni kita suluh nilai melalui akal. 20 ni tentu sungguh sabit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana 20 sifat yang wajib ni akal tak terima sama sekali kalau tidak ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 20 sifat yang wajib pada akal. Kemudian apabila akal memutuskan 20 sifat ni secara tafsil, secara satu-satu, tentu sungguh ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita pun berpegang di akidah kita akan tiap-tiap satu daripada 20 sifat tadi itu secara tafsil. Berpegang di akidah ni dipanggil kewajipan syarak atas tiap-tiap mukallaf. Yang mana kewajipan syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan sifat Allah. Begitu juga nanti mengetahui akan sifat pada Rasul. Kewajipan syarak hak permulaan agama. Kewajipan syarak ni banyak. Kewajipan syarak ni apa syarak? Undang-undang agama. Kewajipan syarak, hukum syarak, makna hukum yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada hukum syarak, kita ada hukum akal, dan kita ada hukum adah. Kalau kita mengaji dalam kitab Tauhid, dia akan bicara ketiga-tiga hukum ni. Cuma dalam kitab Pati Paridah yang kita baca maghrib hak semalam tu, dia hanya datangkan hak wajib pada hukum akal sahaja. Hukum adah tidak didatangkan.
Hukum syarak pun hanya didatangkan hukum syarak taklifiyah. Dia kalau kita nak tengok pembahagian hukum syarak kepada 3, wajib, mustahil, harus pada syarak. Kemudian hukum akal sama terbahagi pada 3, wajib, mustahil, harus. Hukum adah pun 3, wajib, mustahil, adah. Comelnya dalam kitab Al-Misbahul Munir. Dalam kitab Al-Misbahul Munir didatangkan hukum syarak 3, wajib, mustahil, harus. Hukum akal, hukum adah sama 3, wajib, mustahil, harus. Ada dalam kitab Al-Misbahul Munir. Hukum syarak ni hukum yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum akal ni hukum yang diputuskan dengan nilai yang akal kita. Hukum adah, hukum ni keputusan lah. Hukum ni bahasa Arab. Hukum ni keputusan. Hukum adah, keputusan yang berlandaskan kepada hak kebiasaan dia tu adah. Hak sokmo kalau Terengganu sebut sokmo tu adah. Itu dipanggil hukum adah. Hukum syarak ni yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menyatakan bahawa kiamah akan berlaku, maka wajib pada syarak kiamah akan berlaku, mustahil pada syarak kiamah tidak berlaku. Sebab Allah Ta'ala telah memutuskan. Ini sebagai contohlah. Inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha. Maknanya kiamah ni akan datang, tidak ada ragu. Jadi apabila Allah memutuskan seumpama itu, maka wajib pada syarak kiamah berlaku, mustahil pada syarak kiamah tidak berlaku. Pandai ni? Ini cerita hukum syarak lah. Bila bukan hukum syarak yang saya sebut tadi tu, permulaan yang wajib pada syarak adalah mengenal akal Allah dan Rasul. Itu hukum syarak, hukum taklifiyah yang 5, jangan tukar. Hukum syarak, hukum taklifiyah yang 5, wajib, sunat, haru, haram, makruh. Itu hukum taklifiyah yang 5. Itu bicara lain. Ini hukum syarak, perkara yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Perkara yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah. Faham tak ni? Hak ni wajib syarak, bukan hak hukum syarak taklifiyah tu. Jadi apabila Al-Quran menyatakan, Allah menyatakan Al-Quranul Karim kiamat akan berlaku, maka wajib pada syarak kiamat akan berlaku. Tapi jangan tukar ni, jangan semabuk, jangan salah faham pula. Macam mana kalau kita nilai ke hukum akal? Nilai ke hukum akal, hak syarak beres dah. Quran menyatakan kiamah berlaku, maka wajib pada syarak kiamah berlaku, mustahil pada syarak kiamah tak berlaku. Kita pergi nilai akal pula. Tak nilai kepada Al-Quran nyata ni, nilai pada akal semata-mata. Bukan aridi ni hak zati. Itu mungkin bicara panjang lah. Kita nilai pada akal semata-mata. Dunia, langit, bumi ni, hak comel-comel ni, kalau kata Allah kekalkan selama-lamanya, akal boleh terima tak? Akal boleh terima. Allah nak binasa bila-bila masa, akal boleh terima. Maknanya apa ni? Kiamah ni perkara yang harus pada akal. Akal boleh terima. Ada ni, harus pada akal. Tadi itu kita nilai pada syarak. Itu dia panggil hukum akal aridi. Itu bicara lain. Itu ni akal zati hak asal. Akal boleh terima tak kalau kiamah berlaku? Akal boleh terima. Kalau kiamah tidak berlaku, akal boleh terima. Allah Ta'ala kuasa hak dia berlaku. Itu dia panggil apa? Harus pada akal.
Tapi kita nilai kot syarak, kita berpegang di akidah kiamat akan berlaku. Sebab ambil daripada Al-Quran yang memutuskan. Itu bicara hukum syarak. Faham tak ni? Jadi hukum akal ni pun mustahak juga. Orang kafir yang tak percaya pada Allah dan Rasul, kalau kata Quran beritahu dunia akan kiamat, Quran mana dianya? Orang kafir tak ada Qurannya. Terkadang dia bakar Quran ni, jahat orang kafir ni. Kalau beritahu hukum syarak Quran memang tolak awal-awal. Tak apalah, kita main hukum akal dulu dengan orang kafir ni. Main hukum akal dulu. Dari segi akal kamu, dunia ni boleh jadi tak kalau binasa? Boleh jadilah. Kajian-kajian sains pun dunia ni sudah bergiam. Boleh terima akal. Ada apalah, duduk situ dulu. Biar akal boleh terima. Biar akal dia boleh terima dulu. Boleh terima akal, kiamat akan berlaku. Mudah-mudahan apabila datangkan ayat Quran, kiamat akan berlaku, yang akal dia boleh terima. Mudah-mudahan diimani akan hukum syarak, hak Quran tetapkan. Jadi hukum-hukum akal ni perlu, bukan tak perlu. Okeylah, mati seseorang, hukum syarak yang hak Quran sebutnya akan dibangkitkan kembali. Itu jelaslah bagi kitanya. Wajib-wajib pada syarak. Balik pada akal. Hak syarak Quran ni orang kafir tak ada, dia tak terima. Balik pada akal. Ada, tiada, diadakan. Ada, dimatikan. Akal boleh terima tak kalau diadakan kembali, dihidupkan kembali? Akal boleh terima. Cukup lah tu untuk dia. Faham tak ni? Tiada, diadakan oleh Allah manusia. Dimatikan oleh Allah manusia ni. Akal boleh terima tak kalau Allah hidupkan kembali? Hak tak ada diadakan kemudian dimatikan, kalau dihidupkan kembali harus pada akal. Ada apalah, harus pada akal dipanggil. Tapi kita hak ni hukum syarak Quran yang nyatakan hidup kembali itu wajib pada syarak. Itu hukum pada hukum syarak. Ini hukum akal ni. Dari segi akalnya harus akal boleh terima. Itu hukum akal. Jadi kita mustahak juga mengaji dalam bab hukum syarak. Hak tiga tu hukum akal, hukum adah satu lagi. Kena ngaji molek kat hukum adah tu. Hukum adah, dia ada wajib pada adah, harus mustahil pada adah, harus pada adah. Faham tak ni? Adah ni maknanya hak kebiasaan. Mana adah? Contoh dalam kitab Al-Misbahul Munir. Contoh dalam kitab Al-Misbahul Munir, wajib adah, mustahil adah. Dan kitab Al-Misbahul Munir, harus adah ni dibuat contoh kepada makan. Contoh pada makan. Jadi hak wajib pada adah ni makan banyak. Makan banyak. Hak adah, hak kebiasaannya kenyang kedok. Kalau makan banyak, menambah pula 2 pinggang jadinya, ada hak sama-samanya memang kenyang. Maka hukum adah memutuskan, hukum adah ni hukum kebiasaan memutuskan makan banyak wajib kenyang. Makan banyak wajib kenyang. Makan banyak wajib tu bahasa Arab. Kalau bahasa kita kok mesti kenyang. Makan banyak wajib kenyang, makan banyak mesti kenyang. Kenyang tak kenyang ni kan perbuatan Allah. Itu hukum syarak. Itu hukum syarak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ia Allah atas setiap suatu amat kuasa. Yang berlaku tu semua datang dari kekuasaan Allah, perbuatan Allah. Tu hukum syarak. Ni hukum adah ni. Ni dalam kitab tauhid lah ni bicara. Penting nak tahu hukum adah ni. Faham tak ni? Jadi kalau makan banyak, hak nilai ke hukum adah wajib kenyang. Wajib mesti kenyang.
takut nak sebut wajib kenyang, takut nak sebut mesti kenyang. Kenapa? Kan qada qada itu hukum syarak pegangan waktu bicara lain. Ni hukum adah. Bicara kitab mana? Kitab tauhid lah, Asmi al-Misbahul Munir. Kemudian tok makan mustahil kenyang. Ni mustahil adah. Kekuasaan Allah tak makan, Allah jadi kenyang. Kerjaan Allah mudah je. Ni kita kira kok adah. Tak makan mustahil kenyang. Makan sedikit. Makan sedikit. Hak biasa-biasa macam mana? Kalau makan sedikit, terkadang kenyang, terkadang tak kenyang. Kena tambah lagi. Jadi hukum adah memutuskan makan sedikit harus kenyang. Mana ni? Ni hukum adah. Ini nak kita tauhid ni. Kena fahamlah situnya. Hak adah. Pergi pula pada perkara yang menyalahi adah. Menyalahi adah, mukjizat. Karamah. Tu perkara yang menyalahi adah. Jadi mukjizatnya zahir pada tangan Rasul. Karamahnya zahir pada tangan awliya. Itu bicara adah, perkara yang menyalahi adah. Tapi pegangan kitanya hak adah ke, hak menyalahi adah ke, qada qada. Hak adah biasa berlaku ni pun qada qada. Menyalahi adah, mukjizat, qada qada, bukan Rasul yang buat. Tu sandar kepada Rasul tu, sandar pada asbab zahir. Tak ada salahnya. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam terbelah bulan. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar air di celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi Musa alaihi salam, katak tungkat terbelah laut kepada 12 jalan. Pandai ni. Sandar mukjizat kepada Rasul tu asbab zahir. Hakikinya qada qada. Jadi hak adah ke, hak menyalahi adah ke, balik pada hukum syarak qada qada. Ni. Ada ni. Ni memang saya tekan ulang-ulang dalam perkara ni. Hak qada qada pegangan tu tetap dah. Hak adah, hak asbab zahir tu bicara lain pula. Macam contoh hak pagi tadi tu. Hak kitab pernah bagi hati tu. Dan kitab pernah bagi hati ni perkataan yang didengari, sebagian juga makanan. Setengahnya bermanfaat, memberi manfaat, setengahnya memberi mudarat, setengahnya menjadi penawar, setengahnya menjadi racun. Contoh kepada makanan. Ialah makanan setengahnya memberi manfaat, setengahnya memberi mudarat. Makan bisa itulah, setengahnya menjadi penawar, setengahnya menjadi racun. Itu semua sandar kepada asbab. Makanan tak lebih bekah. Jadi manfaat ke, mudarat ke, jadi penawar ke, jadi racun, qada qada. Kemudian dalam kitab Manawati sandar pula kepada julat. Obat yang mencairkan najis yang keluar tu. Sandar kepada julat, kepada obat. Dan kita pernah bagi hati. Saya sebutlah pagi tadi. Itu asbab, tak ada salah. Tapi ada pula komen bagi tadi. Nak komen ni dalam FB ni kena cermat. Orang baca. Kalau komen kamu tu salah, panjanglah di padang mahsyar. Ada pula komen. Dia komen sekalian qada dan qadar. Sandar kepada asbab syirik khafi. Tidak ada aku semuanya hak Tuhan belaka. Sandar pada asbab tu syirik khafi. Jadi kita pernah bagi hati syirik khafi lah. Dan sandar kepada makanan, beri manfaat, beri mudarat, jadikan penawar, jadi racun. Lepas tu sandar pula kepada obat pencair julat tu, menghilangkan makanan yang ada dalam maidah perut besar.
Lepas tu saya datang ke ayat Al-Quran menyandarkan pada asbab. Allah Ta'ala sandar kepada asbab. Yumbitu lakum mimma tumbitul ar, daripada tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi. Quran kata tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi. Bumi yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, itu asbab. Hakikinya qada'. Yumbitu lakum bihi zar'a, sampai ke akhir ayat, menumbuh dengan sebab hujan, manfaat bagi kamu akan tanaman. Tuhan kata hujan yang menumbuhkan tanaman, asbab. Dah saya bagi contoh pula pada kitab-kitab fiqh, semuanya sandar kepada asbab. Berubah hari begitu, berubah hari dengan begini, cerita buat air musyamah, air yang dipanaskan dengan kepanasan matahari, semua tu asbab belaka. Syirik kopi belaka kitab ni. Jadi nak komen tu kena bergaluh. Lepas tu saya tekan sangat, sebab ada orang mengaji salah seumpama ni. Tak ada aku. Saya sebut dah tadi kan, orang yang mensyirikkan orang kerana niat sahaja aku semayang, aku lagi syirik. Ni ada pula komen, ada aku tu syirik kopi lagi. Dan macam mana hak Nabi baca doa iftitah tu, wajjahtu wajhiya lillazi, aku hadap, kata Nabi, akan diri aku. Syirik kopi Nabi ya. Ni karuk ngaji seumpama ni. Lepas tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau ni. Kami ni siapa kami? Mutakallim ma'a ghairi, makna kami ni adalah aku dan kami. Jadi syirik khafi lah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Punah mengaji seumpama tu. Lepas tu saya peringat sokmo. Tapi ada juga yang mengikuti live FB, kalau kita kata ulang tak boleh dikatakan mana-mana kuliah apa saya tekan. Standar pada asbab syirik khafi. Nabi bersabda, luqaimatun yuqimna sulbahu, Nabi kata beberapa suap yang membetulkan tulang belakang. Mana makan ni, makan kodo-kodo, Nabi kata makan beberapa suap yang boleh membetulkan tulang belakang, mana boleh buat ibadat lah. Tapi Nabi sandar kepada apa tu? Kepada makanan. Beberapa suap makanan yang membetulkan tulang belakang, itu asbab syirik khafi Nabinya. Ni kata ajaran karuk, sesat, salah seumpama ni. Ada bicara syirik khafi, itu bicara kita haqiqah. Itu kan bukan bicara syariah. Syirik khafi di situ bukan syirik khafi syariah. Syirik khafi syariahnya riya. Itu bicara bab qalb, ni hati. Hati yang riya, syirik khafi. Yang berdosa besar tapi tak kafir. Ada bukan dalam kitab-kitab haqiqah, kitab hikam ke, kitab adurun nafih ke, syirik khafi itu bicara bab asrar, ni sir dalam. Itu bicara bab maqam. Riya, syirik khafi. Itu bicara bab qalb, hati ni hati. Dia ada lapisan. Qalbun, fuadun, sarabun, lubbun, sir. Sir. Ni. Jadi dalam kitab-kitab haqiqah bicara syirik khafi, ni bukan bicara syariah, itu bicara bab maqam. Jangan kita bicara bab zahir ni, syariat, sandar kepada asbab syirik khafi, habislah syirik khafinya. Kitab hikam syarahan Taqu Pulau Mani, seperti racun yang membunuh. Itulah kitab hikam syarahan Taqu Pulau Mani. Orang yang bersahabah dengan ahli dunia seperti racun yang membunuh. Makna bersahabat dengan ahli dunia akan membunuh agama kita. Perempuan seperti racun yang membunuh. Racun boleh membunuh? Racun boleh membunuh? Menghidup memati perbuatan Allah, bukan perbuatan racun. Tapi dalam kitab hikam syarah Taqu Pulau Mani, seperti racun yang membunuh, asbab. Dalam kitab Minhajul Abidin karang Imam Ghazali, orang makan makanan haram seperti racun yang membunuh, asbab. Tak ada salahnya.
Oh, di komen lagi ni, sandar pada asbab syirik khafi. Tiada aku, semuanya daripada Allah. Tak sedut capulah. Kalau nak pegang ni fahaman yang salah tu, pegang je lah. Ingat baik. Kalaulah ni hak lakon, hak cerita bab maqam fana, lenyap di basah, tidak ada malaikat, hanya ada af'alullah, itu maqam aulia. Kalau maqam syariah pun tak lepas, bicara bab pegangan pun tak faham lagi, bab qada qadar, nak cerita bab maqam macam mana? Tak ada asbab, tak ada aku, tak ada. Maknanya pilihan aku ada ke tak ada, tadbir aku tak ada, perbuatan aku tak ada. Yang ada hanyalah ikhtiar hakiki milik Allah. Mudabbir hakiki adalah milik Allah. Khalik hakiki, penjadi hakiki adalah Allah. Ikhtiar hamba majazi, tadbir hamba majazi, usaha hamba hanya majazi, bukan hakiki. Akhirnya dia nak melenyapkan hak majazi ni. Tak ada aku, tak ada pilihan aku, tak ada usaha aku. Akhirnya tidak berpegang di akidah. Pilihan dan perbuatan hamba terundur pada akidah Jabariyah. Ingat baik. Nak hilangkan aku macam mana? Bukan aku yang memilih, aku yang berusaha. Bukan wajib berpegang di akidah ahli sunnah. Kita hamba ni, saya ada pilihan, saya ada usaha perbuatan, wajib berpegang. Tidak berpegang Jabariyah. Tak ada aku, tak ada pilihan, tak ada usaha aku, Tuhan belaka, mu Tuhan. Jabariyah. Melainkan sampai maqam fana, itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kena beringat. Tak payah nak komen lah. Kalau nak teruskan dengan ni, bawakan yang salah, nak mensyirikkan sandar pada asbab zahir, teruskan. Tetapi orang yang sama, cakapan hariannya tetap sandar kepada asbab. Dialah syirik khafinya. Kita syariahnya sandar pada asbab, tak ada salah pun. Sandar pada asbab syirik khafi. Tanya orang yang tulis, dia cakap harian sandar pada asbab ke tak? Ke Tuhan belaka gitu? Sandar pada asbab belakanya harian, siapa pun letak syirik khafi mudah-mudah. Dan masa tu saya tengah bicara kitab sandar kepada asbab. Kitab sandar, kitab penabagi hati sandar kepada makanan, sandar kepada obat julak. Jadi kitab tu syirik khafi lah. Itu bicara bab syirik, bab maqam, bukan bicara bab syariah. Ingat baik tu. Nak hilangkan aku, hilang aku macam mana? Bukan kita wajib berpegang, kami ada pilihan, kami ada perbuatan, wajib berpegang. Itu ahli sunnah wal jamaah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ni, kami yang sembah. Akan dikau ni, kami yang minta pertolongan. Sebab tu saya tekan. Tapi masih lagi ada yang apa tujuan tulis bantu wallahu alam lah, nak menegaskan itu fahaman dia, terpulang pada kamu lah. Tapi yang duk komen dalam FB pengajaran orang lain. Masa tu bicara kitab yang sandar kepada asbab. Jadi seolah-olah kitab tu syirik khafi. Kalau kita bicara kitab pekoh, semuanya sandar kepada asbab belaka. Kitab pekoh sandar pada asbab belaka. Ni orang tak mengaji kitab pekoh lah. Asbab belaka. Air berubah dengan tanah, air berubah dengan benda yang suci, umpama teh, umpama Milo. Asbab belaka, tak boleh bekas tu. Air berubah dengan benda najis. Asbab. Hakikinya qada qadar. Air yang dipanaskan dengan kepanasan matahari. Asbab. Ke macam mana? Istinja menggunakan batu dan juga benda-benda yang kasar yang boleh menghilangkan najis. Itu istinja. Dengan air ataupun dengan batu ataupun dengan tiap-tiap perkara yang kasar yang boleh menghilangkan najis. Adakah batu ataupun tisu benda yang kasar boleh menghilangkan najis? Asbab syirik khafi lah. Habislah kita pekoh tak boleh mengaji syirik khafi belaka.
Nak cerita apa lagi dalam kitab Fiqh? Semua asbab belaka. Bicara bab wudu, ada benda yang menghalang air daripada meratapi anggota wudu, umpama getah, umpama sisik. Adakah getah sisik ni boleh bekah pada menghalang rata air di anggota wudu? Tak. Getah sama, sisik sama asbab. Asbab tak bekah. Qada belaka yang menghalang air sampai kepada anggota wudu. Apa tu? Syirik khafi. Ini punah bawa seumpama tu. Tu dalam kitab hakikah tu, itu bukan bicara syariah, kena ngaji molek pula. Kita bicara syariah, syirik khafi tu riak. Dan kitab hikam syarah tak aku pula manis, contoh cerita bab syirik khafi tu, syirik sir dalam hati ni, hak lapisan dalam. Syirik cerita bab maqam, bukan cerita bab syariah. Jangan campur aduk gitu, punah agama. Akhirnya boleh terundur jadi Jabariyah. Akhirnya mudah-mudah mensyirikkan orang yang sandar kepada asbab. Memang ramai orang yang mensyirikkan orang hanya kerana menyandar kepada asbab. Syirik kamu kerana kamu sandar kepada obat. Punah ranah lah. Mari mana? Mari dia pengajian yang salah. Lepas tu saya tekan sentiasa. Dan saya jumpa ramai dah orang salah pengajian seumpama ni. Tapi mereka bertanya betul-betul, bukan mereka nak tulis apa pandangan mereka. Tak payahlah. Kalau nak pegang hak salah, nak pakai hak salah, teruskan. Tak payah ikut pengajian kita. Nak ceritanya dia ni sandar pada asbab syirik khafi, dia pun akan sandar pada asbab percakapan harian. Tak ada orang tidak sandar pada asbabnya. Hak dalam kitab Fiqh tu, tuak jadi cuka tu dengan sendiri, asbab. Tak ada jadi cuka dia sendiri, qada. Tuak jadi cuka kerana bubuh obat, asbab. Obat tidak boleh menukar tuak menjadi cuka nira tu, asbab belaka. Macam contoh saya sebut tadi lah, pakaian yang menutupi aurah. Pakaian tidak boleh menutupi aurah. Tertutup aurah qada, perbuatan Allah, bukan pakaian. Tapi dalam kitab fiqhnya pakaian aja yang menutupi aurah untuk sah sembahyang. Asbab belaka lah tu. Pada ni kena beringat. Lepas tu saya ulang semua. Memang salah pengajian. Baca kitab-kitab hakikah, kitab hikam syarahan Tok Pulau Mani, baca kitab Adun Napi daripada guru yang tidak mursyid ataupun yang tidak berguru, membaca sendiri punah ranah. Kita nak beza bicara bab syirik dalam kitab syariah, bicara bab syirik khafi dalam kitab hakikah. Kena letak molek. Syirik khafi dalam kitab hakikah ni bicara bab maqam, bukan bicara bab syariah. Sebab di basirah aulia tidak ada aku. Allah fanakan, yang ada hanyalah af'alullah. Ini maqam ahlul kashfi. Lepas tu dalam kitab Ad-Durun Napi, ni kitab Ad-Durun Napi, di awal kitab Ad-Durun Napi, bab ikhtiar usaha dibagi pada 4 aliran, 4 mazhab. Ahli Sunnah wal Jamaah, Qadariyah, Jabariyah dan mazhab Ahlul Kashfi. Siapa mazhab Ahlul Kashfi ni? Orang sampai maqam mukasyafah, maqam fana, maqam aulia. Allah lenyapkan di basar mereka hingga kan aku pun tidak ada, ikhtiar usaha aku pun tidak ada. Allah yang fana kan. Hak Jabariyah ni dia duduk maqam syariah. Tiba-tiba dia tidak berpegang aku ni ada pilihan perbuatan, aku ni ada. Atau Jabariyah dan kita Adun Nabi mengatakan akhirnya akan terundur kepada kafir zindik wa'iyazzabillah. Ingat baik. Jadi hilang aku, tak ada aku, mu Tuhan. Dua. Sama ada Jabariyah ataupun mazhab Ahlul Kashfi. Mazhab Ahlul Kashfi ni orang maqam aulia, maqam fana, maqam baqa. Ni saya tak ada aku, tak ada pilihan dan perbuatan. Kamu sama ada Jabariyah ataupun kamu wali. Itu ya. Jangan kita wajib berpegang di akidah. Kami ada pilihan, kami ada perbuatan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Sebab itulah kita mengaji ni kena tahu bab ni bab syariat ni, bab pegangannya macam mana, bab adahnya macam mana. Sebab tu kena bicara bab hukum adah. Adah tu asbab lah, asbab zahir. Makan banyak wajib kenyang, tak makan mustahil kenyang. Itu asbab. Pegangan kitanya kenyang ke, lapar ke, qada qadar Tuhan belaka. Jadi bicara hukum ni, hukum adah ni bicara dalam kitab tauhid. Tadi saya sebut contohnya kitab Al-Misbahul Munir, ataupun boleh buka dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Muhammad Zain ulama Aceh. Kitab tauhid sifat 20 yang saya mengajar di Masjid Nibung Kuala Terengganu subuh pagi Jumaat tu. Kitab Bidayatul Hidayah ada didatangkan di dalam tu bicara bab hukum adah. Tapi nak comel moleknya dalam kitab Al-Misbahul Munir. Hukum syarak 3 perkara, hukum akal 3 perkara, hukum adah 3 perkara. Adah ni asbab zahir. Ada ni. Makan banyak wajib kenyang, mesti kenyang, sahih kenyang, pasti kenyang. Kok mana? Kan qada-qadar tu pegangan. Ni bicara adah hak asbab. Asbab zahir gitulah. Makan banyak hak sentiasa hak sama-samanya kenyanglah. Ni tak ngaji hukum adah ni. Tak faham bab pegangan. Lepas tu pergi ngaji pula kitab hakikah dengan guru yang tidak mursyid. Guru yang campur aduk bab hakikah dengan bab i'tiqadi pegangan. Ni punagana. Punagana. Memang ramai sangat sekarang ni. Sekarang ni pula tambah pula dia highlightkan pula kitab-kitab hakikah kepada masyarakat umum yang tidak berkelayakan pun untuk mengaji. Sebab apa dia highlight kepada masyarakat umum? Sebab dia sendiri pun bukan ahli. Dia tak kenal sebenarnya. Kitab hakikah ni umpama intang beliang. Kitab hikam, kitab adun apa ni umpama intang beliang. Faham tak ni? Intang beliang ni nak letak di mana? Kena pilih tepat. Intang beliang ni boleh letak dekat kaki 5. Ada kedai-kedai tu, kedai-kedai hok ada cermin comel-comel, ada ni ada CCTV, ada pengawal pun ni ni intang beliang. Tapi tiba-tiba ada orang yang dia kata dia jual intang beliang tapi duduk kaki 5. Faham-faham ah? Percaya intang beliang yang sebenar. Sama juga orang yang bawa kita hakikah umpama intang beliang ni kepada umum begitu je. Faham-faham lah. Bukan sebenar. Dia umpamakan intang beliang. Hak kita ni setakat nak betul syariat, nak betul amal ibadah tu je. Ni intang beliang ni orang yang macam mana? Lepas tu dalam kitab Hikam Syaram Tuku Pulau Manis ni, jangan kamu gantung kalung ke tengkok babi, dia kata. Jangan kamu gantung kalung ni di tengkok babi. Jangan letak kitab hakikah ni kepada orang syariah pun tak lepas. Syariah pun tak ada, ngaji tauhid pun belum, ngaji fardhu fiqh pun belum, ngaji fardhu tasawuf pun belum. Jangan kamu gantungkan kalung di tengkok babi. Intang beliang kena letak molek. Orang yang masuk kedai intang beliang tu orang yang macam mana? Gitulah pembandingan. Tapi kalau intang beliang hidup jaja tepi jalan duk jual kaki 5, faham-faham lah. Maknanya kalau orang yang bawa kita hakikah di tempat yang tidak selayaknya, di situlah tandaan bahawa dia tak kenal intang beliang. Dia bukan ahli, bukan mursyid dalam ilmu hakikah. Sebab dia tahu nak letak. Kemudian dia ajar pula salah. Syirik khafi ni letak pada syirik syariah. Apa nak? Dan kitab-kitab hakikah ni syirik khafi, syirik baksir ni. Hati lapisan dalam. Qalbun fuadun lubun sarabun sirrun. Ni sir.
Bukan bicara bab qalb, hati yang riak. Hati syirik khafi, syariah dia panggil. Yang haram dosa besar. Sebab dalam kita hakikah ni tidak beriman. Tidak beriman yang sempurna. Dalam kitab sifat 20 tidak beriman kafir. Gitu. Dan kita hakikahnya belum makrifah kepada Allah, makrifah aulia. Dalam kitab tauhid sifat 20 belum makrifah, mana tak sah lagi, iman kafir lagi. Dia gitu. Dan kitab hakikah belum mentauhidkan Allah, tauhid khas, tauhid aulia. Belum mentauhidkan Allah dalam kitab tauhid sifat 20, orang yang mensyirik ke Allah sama ada pada zat, pada sifat ataupun pada perbuatan, bicara lain. Dalam kitab hakikah bicara murtad maqam. Dalam kitab syariah murtad agama. Dalam kitab hakikah pun bicara murtad. Qadaitu biriddati, bila aku lupa kepada Allah sesaat, aku menghukumkan dia aku riddah, murtad maqam. Sebab dia maqam tinggi dengan Allah, lupa sesaat dia terbalik maqam. Yang kita ngaji dan kita syariah, agama ni agama Islam. Murtad mana apa? Dia terkeluar daripada Islam, turun kepada kafir, wal iyazabillah. Dan kita hakikah ni dia maqam tinggi. Murtad ni terbalik daripada maqam tinggi, turun kepada maqam yang lebih rendah, tapi masih lagi maqam aulia. Dia panggil murtad maqam. Kalau dalam kitab hakikah cerita bab dosa yang amat besar, dosa hakikah, bukan dosa syariah. Itu bicara lain waktu tu. Tapi kalau guru tu tidak mursyid, dia akan campur aduk, punah gana. Timur macam tadilah, sandar kepada asbab syirik khafi. Sandar pada asbab dalam Al-Quran. Sandar pada asbab dalam hadis Nabi, dalam kitab-kitab, sandar pada asbab. Dan semua orang cakapan harian sandar pada asbab. Masa saya contoh tadi lah, mari dengan apa? Mari dengan kereta. Tak, kamu mari tu gerak dia kamu tu kodak-kodak, bukan kereta yang menggerakkan kamu. Yang menggerakkan kamu, yang sampai kepada satu tempat kodak-kodak, kereta, asbab. Macam mana? Oh, basuh Oh lah, tak ada payung, kena hujang. Jadi basuh Basuh bukan hujang yang buat, kodak-kodak. Kalau ada payung tak basuh. Sebab apa? Air hujang tak kena. Air hujang tak kena tu bukan payung yang menjadikan kodak-kodak. Tapi kita sandar pada asbab lah. Gelap, buka ke api baru nampak. Buka api, baru nampak. Jadi buka lapu lah jadi nampak. Kodak-kodak, bukan lapu tu asbab. Jadi kalulah sandar pada asbab tu syirik khafi, orang yang kata seorang tu dialah yang sentiasa syirik khafi. Kita syariah tak ada salah sandar pada asbab. Ni orang panggil orang pening, orang panggil sandar pada asbab syirik khafi. Dah semua orang akan sandar pada asbab. Kalau dalam Al-Quran, dalam hadis dan kitab, satu hal dah, ni kita hidupan keharian kita memang sandar pada asbab. Bila ajak makan, minta maaf, saya kenyang dah. Kenyang dah? Lah, Allah buat kenyang. Gitu. Kejawab macam mana? Kenyang dah tadi, makan dah di rumah tadi sebelum turun. Tu. Sandar pada makan. Ke macam mana? Saya minta maaf, saya kenyang dah. Dah makan dah ke? Dah. Allah yang beri kenyang. Ada cakap gitu? Kena ngaji molek lah. Hukum syaraknya macam mana, hukum akalnya macam mana, hukum adahnya macam mana. Ada ni. Hak yang kita bicara di sini, satunya hak sifat yang wajib pada akal, 20 secara tafsil. Dia akan bicara nanti sifat yang mustahil. Mustahil pada akal, 20 secara tafsil. Kemudian kita pergi kepada wajib syarak taklifiyah. Hak wajib, sunat, haram, makruh tu lah. Bukan hak bicara wajib syarak. Hak dan kita dia panggil hukum akal aridi tu, hak tu bicara lain. Kita balik pada hak hukum syarak kita. Jadi mengetahui akan 20 sifat ni yang wajib pada akal secara tafsir,
bukan hanya wajib pada syarak, bukan permulaan yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan sifat Allah dan sifat Rasul. Mengetahui, kita kena faham dah. Bila kita sebut mengetahui ilmu, terkadang kita sebut mengenal, makrifah, satu makna sahaja. Lafaz yang muradif, lafaz yang berlainan, makna yang sama. Perkataan lain, alima ya'lamu ilman, arafa ya'rifu ma'rifatan, lain. Ilmu makrifah lain. Ilmu kita terjemah dengan mengetahui. Makrifah bahasa Arab kita terjemah dengan mengenal. Tapi mengetahui ataupun mengenal sama sahaja. Apa maksud mengetahui, mengenal? Al-jazmu al-mutabiku lil haqqi an dalilin. Ni jazam, putus di akidah, tak berubah dah. Kemudian bertepatan dengan yang sebenar, kemudian pegang yang putus tadi ni terbit daripada dalil. Ini nak gitu. Jazam ni pegangan yang putus. Pegangan i'tiqad, bukan syuhud, bukan ingatan di hati. Ingatan di hati itu bicara bab basirah. Itu bicara bab makrifah khasah, makrifah aulia. Kita bicara makrifah ammah, makrifah orang awam kebanyakan, hak permulaan agama. Jazam di hati, Allah ada. Jazam di hati, Rasul sidik. Itu dipanggil makrifah. Jazam di hati, putus di pegangan ni. Hati ingat dah, hati tak ingat. Orang awam yang banyak dosa. Dah kat tu je. Kita bicara bab makrifah hak hukum syariah. Saya sebut dah tadi kan, dalam kitab Haqiqah belum lagi mengenal Allah. Belum mengenal, belum makrifah aulia. Kita ni kalau belum makrifah permulaan agama, kafir lagi. Imannya tidak sah walaupun zahirnya adalah orang Islam. Saya peringat semua ni berkaitan dengan pegangan dan berkaitan dengan cerita bab syuhud, bab maqam. Padahal tak perlu pun. Sebab kita cerita bab pegangan. Kita bukan cerita bab syuhud, tapi dengan suasana bawakan ilmu-ilmu yang terpesong ni kena sentiasa ulang. Terpesong boleh terundur kepada Jabariyah. Daripada Jabariyah dah kita dulu Nabi mengatakan boleh terundur pada kafir zindik. Mana kafir zindik menafikan hukum syariah. Akhirnya tak semayang, qada tak apanya. Berjudi minara, qada hak Tuhan belaka, tak ada kitanya, tak ada apanya. Dia menafikan syariah, terundur pada kafir zindik. Zindik ni satu jenis kafir yang menafikan hukum syariah, menafikan kewajipan semayang, menafikan haram menyujudi mina arak berzina. Tinggal semayang kan qada kan salah nyukuk mana? Berjudi mina arak berzina kan qada nak salah nyukuk mana? Mencuri, mencurian yang ada mana mencuri? Dia ambil barang orang, ada ke barang dia? Ni kafir zindik belaka ni. Mencuri maknanya ambil barang orang secara sembunyi. Merompok ni rapah secara terang-terang. Mencuri ni ambil secara senyap-senyap. Dia ambil barang orang, mencuri. Tak ada barang orangnya, milik Allah belaka. Milik Allah belaka. Lahu ma fis samawati wal ard. Milik Allah belaka ada langit dan bumi ni. Tak ada milik orangnya. Jadi mencuri boleh sebab milik Allah. Ni. Dia menghalalkan mencuri yang haram ijma' ulama, kafir zindik dianya. Dia menafikan syariah. Memang hakikinya milik Allah belaka. Kan dia milik kita? Tak ada. Milik Allah belaka. Boleh curi lah, boleh ambil lah. Bukan milik orang, milik Allah. Ni tak ada hukum syariah dia panggil. Ingat baik. Salah pengajian kita Haqiqah, bukan kita Haqiqah salah. Jangan salah faham gitu. Jangan salah faham. Kita hikam ke, kita adu napih ke, saya belajar. Jangan salah faham kata saya kata salah kita hikam syarah tak aku pula mani, jangan. Jangan kata pula saya kata kita adu napih salah, jangan. Itu orang pondok ngaji belaka tu. Tapi salah bawakan. Yang mengajar tu guru yang tidak mursyid, ataupun dia membaca sendiri. Salah boleh bawa pada
tunduk pada Jabariyah, boleh tunduk pada kafir zindik. Ingat baik. Kita hanya bicara bab pegangan. Gitu je sebenarnya. Dekat sejam dah masuknya. Qiyamuhu ta'ala binafsi tak masuk lagi. Walaupun kita ni 2 kali seminggu pun, lah, kita nak jalan macam mana. Tapi alhamdulillah, insya-Allah bolehlah 2 kali sebulan. Minggu pertama, minggu ketiga, insya-Allah. Tapi begitulah. Jalan jauh-jauh ni dah mengajar biasanya 15 minit 20 minit je daripada rumah. Paling jauhnya maknanya setengah jam 20 minit. Paling jauh tu turun rumah. Contohnya Masjid Bukit Payung tu. Masjid Bukit Payung tu turun awal sikit, turun pukul 8.30 kalau hujan-hujan ni. Kalau kering-kering turun 8.20. Ini biasa-biasa 15 minit sampailah Masjid Bukit Payung. Hak jauh sekali tu. Hak jauh sekali. Kalau hak lain-lain kok, contohnya hari Senin Masjid Duyang Burung, hari Selasa Surau Imam. Hak tu 5 minit sampai. 5 minit sampai. Masjid Duyang Burung dah saya duduk seberang baru, 5 minit letak. Kalau Surau Imam, bukan tu juga. Jauh sikit Masjid Belada Kolam tu 10 minit. Gitu je lah. Hak tu duha hak hari Rabu. Hak jauh sekali Bukit Payung lah. Hak duha pagi Sabtu hak kemarin tu. Hak tu jauh sekali. Hak tu pun 15 minit lah. Kalau di tepi laut banyak, kalau sapa merah tu 20 minit. Kalau sapa tu hijau, kalau kata merah pun dekat-dekat nak hijau 15 minit. Hak paling jauh sekali tu. Kemamang ni sejam 2 jam. 2 kali sebulan. Tapi insya-Allah lah. 2 kali sebulan ni, minggu pertama, minggu ketiga, insya-Allah. Tapi kadang-kadang macam sebut dah semalam, ni bulan Januari ni ada 5 kali. 1 hari bulan, 15 hari bulan, 29 hari bulan. 29 hari bulan tu tak ada lagi tu. Dia kena pergi kepada minggu pertama bulan 2, 5 hari bulan. Jadi kita ni 2 kali sebulan. Biasanya kita panggil selang seminggu lah. Minggu ni ada, minggu depan tak ada. Lepas tu minggu yang ketiga tu ada, minggu yang keempat tak ada. Makna selang seminggu. Tak juga. Dalam setahun ni ada juga dalam 3 kali ke gitu tak? Berapa kali? Hak jadi 5 kali dalam sebulan. Jadi kalau 5 kali itu dia akan selang 2 minggu. Jadi insya-Allah minggu yang ketiganya 15 hari bulan. 20 hari bulan minggu keempat. 29 hari bulan tu minggu yang kelima. Tak ada lagi. 5 hari bulan minggu yang pertama untuk bulan Februari bulan 2. Gitulah. Dia biasalah kalau orang yang kuliah bergili-gili, minggu pertama, minggu kedua, minggu pertama, minggu ketiga ustaz lain, minggu kedua, minggu keempat ustaz lain. Bila kena minggu kelima, jadi kadang-kadang mari kedua-dua, kadang-kadang kedua-dua tak mari. Dia akan jadi macam ni. Dah dia tak ingat dah. Minggu lepas saya dah, minggu ni ustaz lain pula. Dia memang letak atas selang seminggu. Memanglah kalau kita kata umum selang seminggu, tapi tak juga. Dia terkadang ada 5 kali. Jadi minggu kelima tu tak lagi lah. Minggu pertama dan minggu tiga, insya-Allah. Kemudian saya bercadang untuk duha hari Ahad ni, selain daripada kita baca kitab Wisyah, makna kalau ada persoalan boleh kemukakan persoalan. Cuma persoalan tu sama ada nak beri pagi ni ataupun seeloknya soalan tu hantar melalui WhatsApp lah sebelum saya mari ke Mamang ni. Tapi nak hantar melalui WhatsApp tu lah. WhatsApp ke siapa? Kena cakap dengan Ajiyah tau. Atau soalan ke Ajiyah ke Ajiyah WhatsApp ke saya, gitulah. Soalan tu beri ke Ajiyah, insya-Allah Ajiyah WhatsApp ke saya. Mana insya-Allah lah kita akan jawab untuk duha ni. Maghrib, subuh tak ada lah untuk duha. Sebab duha kita ni 2 jam kan. Mana kalau ada soalan kita bubuhlah di
di belakang tu mana 20 minit ke 15 minit ke di penghujung tu. Sebab saya sebut dah dahulu hak cadangan ni, tapi tak ada soalan tu. Kalau atas soalan secara mana apa, mari macam hari ni ke, insya-Allah lah. Cuma soalan hak berkenaan lah. Jangan duk tanya soalan hak tanya, kalau tanya saya, macam mana ustaz ni soalan bab zakat contohlah, saya pun tunjuk. Noh, mana belah mana? Pejabat agama belah mana? Belah belakang ni, belah belakang ni. Ditanya bab zakat. Okeylah, awak pergi ni belakang ni habis kelas, jabat ada buka, bayar zakat, awak pergi cari situ. Pada ni. Dah sana tanya bab faraid. Ada tak tu? Mana? Ada lagi jabat agama baca bab faraid. Saya nak tanya bab haji umrah. Sini ada. Ada tabung haji, ada hak khusus haji. Tanya hak berkenaan. Bab pegangan, bab sembahyang, bab bicara bab hati. Macam gitu sudahlah. Mana tanya soalan hak padu-padu ain sudahlah. Ada cara hak padu-padu ain. Mana saya cadangnya untuk duha lah. Untuk duha hak 2 jam ni. Sebab kita ni 2 jam. Saya di Terengganu duha hanya 1.5 jam. Di Kemamang ni 2 jam. Jadi hak wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara satu-satunya 20. Dalam kitab Wisyah ni dia hanya bilang saja, iaitu wujud dan qidam dan baqa dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis dan qiyamuhu binafsih dan wahdaniyah. Bukan kata huraiannya tidak ada, terjemahan pun tidak ada. Bukan kata huraian, terjemahan pun tidak ada. Sebab apa? Sebab kitab Wisyah ni kitab pekoh. Kita nak tauhid ke hak maghrib pati paridah. Tapi walaupun begitu, kita bicaralah serba sedikit. Hak walaupun hanya didatangkan satu-satu huraian tidak ada, bahkan terjemahan pun tidak ada, kita ambillah sedikit. Saya pun ambil huraian tu dan kitab Pati Paridah jugalah, ambil huraian, bukan baca kitab Pati Paridah waktu hak maghrib. Jadi qiyamuhu ta'ala binafsih ni terjemahannya adalah berdiri dengan sendiri. Itu terjemahan. Panggil apa ni? Alih bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Adapun makna ataupun maksud qiyamu ta'ala binafsih ni tidak berkehendak Allah kepada zat dan tidak berkehendak Allah kepada yang menjadi akan Allah. Dalam matan Ummul Barahin, qiyamuhu ta'ala binafsih ay la yaftakiru ila mahallin wala ila mukhassisin. Allah tidak berhajat pada mahal, yakni kepada zat. Allah tidak berhajat pada mukhassis, ini Allah tidak berhajat pada fa'il. Allah tidak berkehendak kepada zat, Allah tidak berkehendak kepada yang menjadi. Allah tidak berkehendak pada yang menjadi, itu mudah kita faham sebab Allah bersifat dengan sifat qidam. Jadi Allah ni qadim, Allah yang tiada permulaan, maka Allah tidak berkehendak kepada yang menjadi. Itu mudahlah. Allah bersifat dengan sifat qidam. Jadi Allah ni Allah yang sedia, qadim Allah Ta'ala ni. Bila Allah yang sedia, qadim, maka tidak berkehendak kepada yang menjadi. Yang berkehendak pada menjadi ni kita, sebab kita ni baharu. Bila kita baharu, berkehendak kepada Allah yang menjadikan kita. Adapun Allah ni bersifat dengan qidam. Jadi Allah bersifat dengan qidam, sedia, tidak ada permulaan bagi ada Allah, maka Allah tidak berkehendak kepada yang menjadi. Itu makna yang kedua bagi qiyamuhu ta'ala binafsih. Sesuatu mudah. Makna yang pertama tu, tidak berkehendak Allah kepada zat. Itulah sikit nak kena apa ni, nak kena mikir sikitlah, tak payah mana. Sekarang Allah adalah zat, diri Tuhan yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Allah Ta'ala
asma, nama bagi az-zat al-wajibul wujud, zat yang wajib ada. Zat ni diri Tuhan yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Jadi Allah adalah zat, Allah bukan sifat. Bila Allah zat, tidak berkehendak kepada zat. Yang berkehendak pada zat adalah sifat. Sifat berkehendak kepada zat. Kita buat contoh kepada makhluk lah mudah. Contohnya sifat putih, dia kena ada di suatu zat. Putih ni kena ada di zat kertas contohnya. Putih ni kena ada di zat dinding contohnya. Itu contoh. Kita contoh laginya sifat manis, sifat masing. Sifat manis ni dia duduk di zat gula. Sifat masing dia duduk di zat garam. Jadi gula garam tu dipanggil zat. Manis masing dipanggil sifat. Sifat berkehendak pada zat. Mana sifat ni peseng dia dah. Dia tak boleh duduk suku tak boleh. Kalau kata putih, putih apa? Putih apa? Dia kena ada di zat. Putih ketah. Tak ada ni. Besar sifat. Besar apa? Besar ni. Apa yang besar tu? Orang besar, rumah besar. Tu zat dia panggil. Jadi sifat berkehendak kepada zat. Adapun zat berkehendak daripada zat yang lain? Tak. Ketah berkehendak daripada zat yang lain? Tak ada. Gula garam berkehendak pada zat yang lain? Tidak. Tapi gula garam ni nak kepada bekas. Bekas tu kerana dia halu nak kena ada bekas. Bekas maksudnya dia tidak berkehendak pada zat yang lain. Gitu pasal zat ni. Jadi kita balik kepada bicara sifat Allah. Jadi Allah ni zat, bukan sifat. Maka Allah tidak berkehendak kepada zat yang lain. Yang berkehendak kepada zat adalah sifat. Allah bukan sifat. Allah zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sifat berdiri zat Allah. Zat Allah tidak berkehendak pada zat yang lain. Setakat tu je lah. Ada ni. Ada pun satu firqah Nasara ni, Kristian, dia banyak aliran juga Kristian ni. Dia banyak mazhab. Dia banyak aliran juga Kristian ni. Ada satu firqah Kristian, dia kata Allah Ta'ala ni bukan zat. Allah Ta'ala ni sifat. Allah Ta'ala bukan zat, Allah Ta'ala sifat. Sifat ketuhanan tu Allah. Jadi apabila Allah Ta'ala ni sifat, ini sifat ketuhanan, maka sifat dia kena duduk di zat. Maka Allah sebagai sifat, yakni sifat ketuhanan, duduk di zat Nabi Isa. Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa bukan Tuhan. Cuma Allah Ta'ala ni sebagai sifat duduk di zat Nabi Isa. Sebab Allah bukan zat, Allah sifat. Ni Kristian. Adakah Nabi Isa Tuhan? Tidak. Tapi Allah sebagai sifat, kata mereka, duduk di zat Nabi Isa. Tapi Allah ni qadim. Kalau Allah sebagai sifat, Allah pasti qadim. Zat Nabi Isa-nya baharu. Dan sebelum ada zat Nabi Isa, Allah duduk di zat siapa? Duduk zat Nabi Adam ke macam mana? Jadi ditimbulnya Allah ni sifat duduk di zat Nabi Isa. Tapi Nabi Isa ni Nabi yang terkemudian. Sebelum daripada Nabi SAW, sebelum ada Nabi Isa, Allah sebagai sifat, kata pok Kristian ni, duduk di mana? Duduk Nabi Adam AS. Kalau Nabi Adam AS pun, Nabi Adam pun baharu juga. Sebelum ada Nabi Adam, Allah sebagai sifat duduk di mana? Ni puak kapi. Kalau kira dengan hak akal pun tak masuk. Tapi kapi ni kok mana pun akal tak masuk.
Macam orang kafir buat patung lepas tu sembuh pula. Tak masuk lah. Patung tu kamu buat. Orang akal beda. Bila Tuhan sesatkan, begitulah. Kalau tu buat kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu senyum seorang tu. Senyum seorang. Kenapa? Teringat masa jahiliah. Nak musafir kena bawa Tuhan. Kena bawa Tuhan. Bukan Tuhan bawa dia. Bawa Tuhan. Tuhan dibuat dari buah tamar. Buat bentuk molek jadi bentuk Tuhan. Dia yang bawa. Dia buat, dia bawa. Nak selamat perjalanan ni. Dia buat Tuhan, dia bawa Tuhan. Satu ketika tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ni rombongan dia tu habis makanan. Dia pergi makan pula tamar hok dibuat Tuhan tu. Dia makan Tuhan. Lepas senyum seorang. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nak ceritanya masa jahiliah. Apa bodoh gitu lalu. Anak akal tak terima sebenarnya, tapi bila disesatkan, bila Allah Ta'ala tutup ni hidayah, jadi seumpama tu. Jadi mana ada firqah Kristian yang berpegang bahawa Allah adalah sifat, maka sifat kena duduk di zat. Duduk di zat Nabi Isa alaihissalam. Ni bukan Nabi Isa Tuhan dia kata, tapi sifat ketuhanan. Sebab Allah ni sifat, duduk di zat Nabi Isa. Allah zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Bila Allah ni zat, tidak berkehendak kepada zat yang lain. Gitulah. Itu makna qiyamuhu ta'ala binafsih. Berdiri dengan sendiri. Terjemahan makna dia, Allah tidak berkehendak kepada zat, dan Allah tidak berkehendak kepada yang menjadikan akan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil ayat Al-Quran mudah je. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-qayyum tu dalil kepada qiyamuhu ta'ala binafsi. Dan wahdaniyah. Wahdaniyah, keesaan. Dalam kitab pecah pula keesaan pada zat, keesaan pada sifat, dan keesaan pada af'al. Keesaan pada zat keluar dua makna, keesaan pada sifat keluar dua makna, keesaan pada perbuatan pun keluar dua makna. Ni kalau bicara panjang. Kalau bicara pendek, wahdaniyah, Tuhan yang satu pada zat, tidak ada Tuhan yang kedua. Tidak ada zat Tuhan yang kedua. Itu saja. Kalau ni kalau bicara ringkas. Ringkasnya, sifat yang keenam wahdaniyah esa. Mana? Tuhan yang satu. Zat Tuhan yang satu. Tidak ada zat Tuhan yang kedua. Itu je. Lepas tu pecah tadi kepada keesaan pada zat dua makna, keesaan pada sifat dua makna, keesaan pada af'al perbuatan dua makna. Hak yang lain tu sudah terkandung dalam sifat-sifat yang lain. Mana kalau kata bicara ringkas, wahdaniyah, keesaan Allah, dengan makna Allah Tuhan yang satu, zat Tuhan yang satu, tidak ada zat Tuhan yang kedua. Maknanya ternapi kam munfasil pada zat. Kam ni al-adad, berbilang. Munfasil ni bercerai. Satu zat Tuhan, satu zat Tuhan yang kedua. Mustahil. Munfasil, secara infisal, secara bercerai. Ni satu Tuhan, ni satu Tuhan. Mustahil. Ni hak asas bicara wahdaniyah keesaan. Adapun keesaan pada zat dengan makna zat Tuhan tidak berjuzuk, itu sudah bicara dalam mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith pada zat. Bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu pada zat. Zat Allah tidak berjuzuk, tidak berjisim, tidak berbentuk. Zat yang baharu berjuzuk, berjisim, berbentuk. Situ masuk dah situnya. Masuk pada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis pada zat. Tapi kalau secara bicara halusinya, dia akan bicara juga keesaan pada zat ni keluar dua makna. Satunya
Tuhan, zat Tuhan yang satu, tidak ada zat Tuhan yang kedua. Lepas tu satu laginya, keesaan pada zat Tuhan tidak berjuzuk. Macam kita ni kan, ni kita walaupun panggil seorang, ni kita seorang, panggil seorang, tapi juzuk banyak, bahagian banyak. Mana bahagian? Bahagian kepala, bahagian tubuh, bahagian tangan, bahagian kaki, bahagian kulit, bahagian daging, bahagian tulang. Oh, banyak tu. Tu dia panggil berbilang. Berbilang juzuk. Tapi panggil seorang lah. Mari seorang je. Seorang apa tengok ni banyak ni. Banyak mana pula? Kepala lain, tubuh lain, tangan lain, kaki lain. Seorang kan ni. Aku pun tengok atas bawah. Seorang lah orang panggil. Tapi juzuk banyak. Tapi kita panggil satu lah. Kita tak panggil banyak, panggil satu. Tapi kalau kita ni satu kita sebut satu. Tapi berbilang. Dipanggil apa? Berbilang juzuk. Maknanya walaupun banyak tapi di satu zat. Ini dipanggil kam muttasil pada zat. Berbilang yang berada pada satu zat. Muttasil ni berhubung. Ni muttasil pada satu zat. Dipanggil kam muttasil pada zat. Ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah kita ni. Kita ni kan muttasil lah ni. Berbilang banyak juzuk yang bersambung, yang berhubung pada satu zat. Ini kan muttasil pada zat. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sudah masuk dalam mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kita munfasil, muttasil, faham tak? Munfasil bercerai, muttasil berhubung. Kan kita ngaji tajwid kan? Mak jaih munfasil. Ada mak munfasil itulah. Mak wajib muttasil. Kenal tak? Mak jaih munfasil, kita panggil mak munfasil tu. Munfasil ada dua kalimah. Mak wajib muttasil. Jaa. Tu satu kalimah. Mak wajib muttasil. Terjemah je tak kalau kita ngaji tajwid Kalau masa saya ngaji budak-budak tak ada terjemah mak jaih munfasil, mak wajib muttasil. Lepas tu sebut tu kita nampak dah gambaran. Apa makna munfasil? Tak pernah mengaji apa makna, tapi nama tu kita kenal. Sebut kata mak jaih munfasil ni, pesen tu. Mak wajib muttasil, pesen tu. Kau ngaji sekarang dia terjemah. Itu dia panggil istilah ilmu. Istilah ilmu ni untuk memudahkan kita mengenali. Jadi istilah ilmu ni apabila sebut, sepatutnya sebut saja, kita mari lalu dah. Sebut saja kita mari lalu dah. Barulah betul. Kalau istilah ilmu untuk memudahkan kita, sebut mak jaih munfasil, kita duk cari, payahlah. Mak wajib muttasil, cari, payahlah. Jadi ulama letak nama ni untuk memudahkan kita. Mana apa ni? Sebut kata mak jaih munfasil, gitu. Istilah ilmu. Mak wajib muttasil, gitulah. Tak payah hurah lah. Dia tahu dah. Istilah tu. Itu tujuan didatangkan istilah, panggilan ulama. Pesen ni ulama panggil mak jaih munfasil. Pesen ni ulama letak nama mak wajib muttasil. So apa letak nama gitu? Masa Nabi tak dok bagi gitu, nak memudahkan kita. Letak nama. Jadi nama ni mari daripada istilah yang diletak oleh ulama. Tak ada masa Nabi. Tapi kenapa ulama letak istilah, nama istilah tu untuk mudah kita mengenali. Jadi bila sebut kata mak jaih munfasil, marilah di depan otak kita. Mak wajib muttasil, ni marilah di depan otak kita, baru mudah ngaji. Kalau mak jaih munfasil ni kok
mak wajib muttasil pula tukar pula pening situ jelah. Ni samalah juga. Kam munfasil, kam muttasil. Itu istilah ilmu. Tapi kalau dak biasa ni go, Allah payahnya ngaji sifat 20 dia kata. Kokang pening kita nak mengaji. Dia kata kokang. Kokang mana pula? Kokang ni tukang rumah nukang. Kokang bising yo. Ni dak ni apa dia tu kokang. Kam munfasil pada zat, kam muttasil pada zat, kam munfasil pada sifat, kam muttasil pada sifat. Allah dia kata payahnya. Dah kamun ni kamun asal dia. Kam ni berbilang, al-adad berbilang. Lepas tu munfasil apa ni? Berasingan. Muttasil berhubung. Mana contoh kalau kita kata kam munfasil, berbilang yang bercerai. Ni satu, ni satu. Apa panggil apa ni? Munfasil lah ni. Ada satu Tuhan Allah satu, Tuhan yang kedua satu tu munfasil, mustahil begitu. Hak muttasil mana pula? Ni. Berapa dia panggil ni? Satu. Tapi satu, ni ada kulit, ada daging, ada tulang, ada sebelah jari, ada sebelah tapak tangan, ada sebelah lengan. Ni berbilang ni, tapi muttasil. Ada ni satu tangan. Dipanggil kam muttasil. Mana apa ni? Berbilang juzuk pada satu tangan. Kalau gini enggak dipanggil kam munfasil. Ini satu tangan kanan, ini satu tangan kiri. Berasing-asing dia panggil. Tu je. Mana kita? Nak moleknya hak pati paridah lah. Hak pati paridah. Hak ni ambil sempurna je lah. Walaupun kitab wisyah ni kitab fiqh, tapi kita hurah jugalah hak pembicaraan hak ilmu tauhid ni. Kemudian keesaan pada sifat. Keesaan pada sifat ni dengan bahawa ni tidak ada sifat, tidak ada sifat di makhluk yang menyerupai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sifat di makhluk yang menyerupai sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah masuk pada mukhalafatuhu taala lil hawadis, pada sifat terdahulu. Tapi tak apalah, mengulangi. Mana dipanggil kam munfasil pada sifat. Jadi Allah bersifat dengan sifat qudrah. Allah yang bersifat qudrah ni memberi bekah, mengadakan segala-gala perkara. Tiba-tiba makhluk manusia lah kita letak bersifat dengan sifat qudrah. Sifat qudrah manusia ni memberi bekah juga seperti sifat qudrah Allah. Ini dipanggil berbilang sifat yang munfasi. Qudrah di Allah buat kerja Allah, qudrah di manusia buat kerja hak manusia. Tu dipanggil kam munfasi pada sifat mustahil. Tidak ada di makhluk satu sifat umpama sifat qudrah yang memberi bekah sebagaimana sifat qudrah Allah Subhanahu wa taala. Cuma di kita ni hanya sandar je. Kita pun ada qudrah juga. Qudrah ni kita panggil tenaga lah. Pada ni ada ketika kita bertenaga, ada ketika kita tidak bertenaga. Ketika bertenaga boleh urus diri sendiri. Ni cerita orang hak ada ketika okey, ada ketika kena bertolong tu kita cerita. Pada ni. Jadi ketika tak ada tenaga bertolong. Ketika ada tenaga boleh urus diri sendiri. Mana sandar kepada tenaga kudrah yang Tuhan letak di seseorang ni, dia boleh urus diri sendiri. Itu sandar majazi letak je. Hakikinya gerak diam tu perbuatan Allah yang bersifat kudrah, bukan perbuatan tenaga hamba tu.
Pada ni bukan perbuatan kudrah hamba. Sebab kalaulah kudrah Allah memberi bekah, kudrah yang ada di hamba memberi bekah juga, dipanggil munfasil pada sifat. Sifat kudrah Allah asing, sifat kudrah hamba asing. Tu infisar tu, berasingan. Tu mustahil sama sekali. Macam mana pula keesaan pada sifat? Satu makna laginya, keesaan pada sifat, tak satu sifat satu sahaja. Kudrah satu, iradah satu, ilmu satu. Tu keesaan pada sifat. Kalau kata kudrah ada dua, sebab pekerjaan Allah ni banyak. Tak, pekerjaan Allah ni banyak kan. Yang berlaku di bumi, pekerjaan Allah. Yang berlaku di langit, pekerjaan Allah. Yang sedang berlaku di syurga dan neraka sekarang ni. Sekarang ni syurga neraka ada ke tak? Ada. Yang berlaku di syurga neraka, perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Kan syurga neraka ada malaikat yang jaga kan? Kan ada malaikat yang jaga syurga neraka kan? Malaikat jaga ni majazi je, letak je. Hakikinya perbuatan Allah belaka. Lepas tu tugas malaikat, tugas malaikat macam tugas kita sebagai hamba, sama je. Tugas tu zahir je, tugas majazi ni kita ada tugas. Apa tugas kitanya? Mengabdikan diri akan Allah. Bukan tugas kita. Tugas kita lah mengabdikan diri akan Allah. Belajar tugas kita, beramal tugas kita, jaga diri, jaga keluarga tugas kita. Pada ni tugas belaka lah ni. Tanggungjawab kita, tugas kita yang akan kita dipersoalkan di hari akhirah. Mana kita ada tugas. Tapi apa yang berlaku di kita ni, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga dengan malaikat. Tugas malaikat menurunkan hujan, menurunkan rezeki, meniupkan roh, mematikan seseorang. Itu tugas zahir je. Hakikinya hujan datang daripada perbuatan Allah, rezeki datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup mati seseorang adalah perbuatan Allah. Allah yang menghidup, Allah yang mematikan. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang menghidup, Allah yang mematikan. Bukan malaikat yang menghidup, bukan malaikat yang mematikan. Tu dalam ayat qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tu, sejadah kita baca pagi Jumaat. Israel yang mematikan. Itu hanya tugas pada zahir. Hakikinya yuhyi wa yumit. Hakikinya Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Tuhan kata Allah yang menyempurnakan napas-napas apabila sampai masa mati dia. Allah yang mematikan. Itu hakiki. Letak pada malaikat hanya majazi, letak saja. Semuanya adalah af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak berlaku di syurga neraka sekarang, perbuatan Allah. Yang berlaku di bumi, perbuatan Allah. Yang berlaku di langit, perbuatan Allah. Banyak perbuatan Allah. Jadi Allah kena ada dua kudrah, Allah kena ada tiga kudrah. Mustahil. Kalau ada dua kudrah, dipanggil tidak keesaan pada sifat, dipanggil berbilang pada sifat. Apa berbilang? Tu kudrah ada dua, berbilanglah. Iradah ada dua, berbilanglah. Ilmu ada dua, berbilanglah. Itu mustahil. Kalau dua kudrah seumpama tu, dipanggil apa? Dipanggil berbilang. Kam apa seumpama tu? Muttasil. Mana pun muttasil. Kedua-dua kudrah ni ada di zat yang satu, zat Allah. Kedua-dua iradah ni ada pada zat yang satu, zat Allah. Muttasil lah, yang berhubung. Munfasil ni kudrah Allah suku, kudrah manusia suku. Tu munfasil. Sekarang ni dua kudrah ni ada di satu zat, yang ada di satu zat, zat Allah Ta'ala. Atau dia panggil kam muttasil pada sifat. Mustahil.
Sebab apa? Sebab kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Kan saya ulang sokmo kan. Hak 20 ni secara tafsil. Tapi kita berpegang secara ijmal, Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Jadi sifat Allah ni sifat kesempurnaan. Apa makna sifat kesempurnaan? Adakah sifat ni mengsempurnakan zat Allah? Tidak. Zat Allah sempurna. Bukan zat Allah jadi sempurna dengan sifat, bukan. Zat Allah zat yang sempurna. Lepas tu panggil sifat kesempurnaan. Jangan faham pula sifat kesempurnaan dengan makna sifat inilah yang akan mensempurnakan zat Allah. Dah. Zat Allah zat yang sempurna, bukan disempurnakan oleh sifat. Kenapa dia panggil sifat kesempurnaan? Apa makna sifat kesempurnaan? Satu-satu sifat yang sempurna. Kudrah yang sempurna, iradah yang sempurna, ilmu yang sempurna. Bila sifat Allah sifat yang sempurna, perlu tak dua kudrah? Perlu tak dua iradah? Tak perlulah. Bila Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, maka tiap-tiap sifat adalah esa. Ada ni, Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Bila Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, tiap-tiap satu sifat adalah esa. Kudrah esa satu, iradah esa satu, ilmu esa satu, hayah esa satu je hayah. Itu dia panggil keesaan pada sifat, dengan bahawa tiap-tiap satu sifat satu. Hak tunggu saya sebut carakah kau, dia kata sesekara. Faham tak? Sesekara. Faham? Sesekara. Ni ayat tunggu saya lah. Ayat rekah. Apa makna keesaan pada sifat? Sesekara. Makna kudrah satu, iradah satu, ilmu satu. Itu panggil sesekara. Keesaan pada sifat. Ada dua kudrah di zat Allah, dia panggil kam muttasil pada sifat. Ada tiga kudrah kam muttasil pada sifat, mustahil. Kan ni? Ke kokang-kokang juga. Kokang-kokang juga. Kita ni hak biasa ngaji dah dok. Dia tadilah sebut istilah ilmu yang diletak oleh ulama untuk memudahkan kita mengenali. Bila sebut sahaja kita bayang lalu dah. Tapi kalau kita tak reti pun kan mutasim mumpasir, di pegangan kita tetap dah kita tolak kan mutasim mumpasir ni. Kita tolak ada Tuhan yang kedua. Tuhan yang kedua tu kan mutasim munfasil. Kita tolak zat Tuhan macam zat makhluk ni, ada bahagian kepala, ada bahagian tubuh. Kita tolak. Hak seumpama tu dia panggil kam muttasil pada zat. Kita tak reti, tapi memang kita tolak. Ada dua Tuhan. Mana mungkin satu Tuhan? Tapi Tuhan ni macam kita ni, ada bahagian kepala, bahagian tubuh. Tu bukan Tuhan gitu, tu patung. Mana? Hak tu dipanggil kam muttasil pada zat. Kita tak pandai sebut, tapi memang kita tolak dah tu tetap dah. Adakah kita berpegang sifat kudrah di kita ni seperti sifat kudrah Allah? Weh bekah? Tak. Kalau sifat kudrah hamba macam sifat kudrah weh bekah, itu jadi sama pula lahnya. Cuma sifat kudrah Allah buat langit, buat bumi. Sifat kudrah kita ni hak bahagian kita sendiri-sendiri lah. Tak, kita tolak seumpama tu. Memang kita berpegang pekerjaan Allah banyak. Hak berlaku di bumi, pekerjaan Allah. Yang berlaku di langit, pekerjaan Allah. Tadilah yang berlaku di syurga neraka sekarang ni pun pekerjaan Allah. Oleh kerana pekerjaan Allah banyak, maka sifat kudrah Allah ada dua. Sebab banyak kerja ni. Tak ada. Memang kita tolak. Iradah ilmu sebab sifat kesempurnaan. Kan
Tapi nama yang letak istilah oleh ulama ni biar tahu jugalah. Sikit je nak beritahunya. Belajar ilmu dunia tu, belajar sains, belajar matematik tu, nama apa yang disebut? Nama bahasa orang putih belaka. Nak tupang sebut tak pandai. Tu dak pergi lagi hak orang belajar tinggi-tinggi tu. Belajar tinggi-tinggi. Macam-macam nama dia buat keluar, tapi nama orang putih belaka. Orang belajar sains kan, orang belajar hak tinggi lagi ke doktoran, macam-macam nama. Nama tu orang yang letak nama tu, orang yang letak nama tu. Istilah tu nama tu orang putih lah letak nama dia tu. Dia pun letak nama orang putih. Orang yang belajar ni dia sebut cahaya mulut. Ilmu dunia hak bahasa orang putih. Tak jadi payah pun walaupun bahasa orang putih bukan bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Oh ni walaupun bahasa Arab. Tapi sikit je lah. Cuma kalau kita tak boleh nak beza juga, tak nak sebut juga kamu tasih mufasir, tak ada berdosa. Bukan fardu ain. Janji kita berpegang hak keesaan pada zat Allah, Tuhan yang satu, tak ada Tuhan yang kedua. Keesaan pada zat Tuhan tidak banyak juzuk. Keesaan pada sifat, tak ada sifat di makhluk yang sama dengan sifat kudrah Allah contohnya. Keesaan pada sifat makna satu sifat bagi tiap-tiap satu. Gitu je lah. Itu pegangan kita. Tak lari dah. Hak yang ketiga, keesaan pada af'al. Keesaan pada perbuatan. Keesaan pada af'al, keesaan pada perbuatan. Yang mana keesaan pada af'al, keesaan pada perbuatan ni sudah masuk pada kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk bicara kudrah lah. Bila bicara sifat kudrah, Allah yang bersifat kudrah, yang menjadikan segala-gala perkara. Hak rukun iman yang keenam. Ada ni, rukun iman yang keenam. Semua yang berlakunya datang daripada qada dan qadar Allah, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Semua yang berlaku datang daripada ketentuan dan perbuatan Allah. Tetap dah bicara di sifat kudrah. Tapi comel susunan kaedah sifat 20 ni, di wahdaniyah ni pula tekan pula wahdaniyah pada af'al. Keesaan pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan ni lah asas kepada tauhid rububiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah mana ni? Rabbil Alamin. Rabb, Tuan. Rabb kita terjemah dengan Tuhan. Ilah kita terjemah dengan Tuhan. Tahu? Rabb lain, ilah lain. Rabb kalau nak terjemah agak Tuan ada. Tuan yang hakiki. Apa makna Tuan yang hakiki? Yang berlaku tu hak dia belaka. Asasnya keesaan pada perbuatan itu Rabb, itu Tuan. Tuan yang hakiki ni yang mengatur, yang menyusun, yang mentadbir, yang menjadikan. Ini Rabb, Tuan. Adapun ilah, al-ma'budu bihaqqin, sembahan yang sebenar tu ilah, yang bersifat dengan istighna dan iftikar, itu ilah. La ilaha illallah. Kita terjemahkan panjang sedikit tau. Kita tidak terjemah tiada Tuhan melainkan Allah. Kita terjemah tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Kan panjang sikit tu kan. Dia kalau kira la tiada, ilaha Tuhan, illa melainkan Allah. Gitulah. Tapi kita terjemah biasa macam mana? Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Apa panjang tu? Itu makna kepada ilah. Apa makna ilah? Al-ma'budu bihaqqin,
yang disembah dengan sebenar, yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Ni kita ngaji sifat 20 ni. Ngaji 40 ni wujud kidang bakok ni nak kenal Allah sebagai sembahan yang sebenar, yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Sifat 20 11 masuk di bawah istighna, 9 masuk di bawah iftikar. Kita ngaji sifat 20 nak kenal Allah yang bersifat dengan istighna, iftikar, nak kenal ilah sembahan yang sebenar. Itu ilah al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar. Rabb, Tuan yang hakiki, yang memiliki, yang mengatur, yang menyusung, yang menjadikan. Semua yang berlaku ni datang daripada perbuatan Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan. Jadi asas kepada tauhid rububiyah, asas kepada Allah ni sebagai Rabb adalah keesaan pada perbuatan. Ni kena mati molek. Apa makna keesaan pada perbuatan? Perbuatan Allah belaka. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Apa yang berlaku perbuatan Allah ni? Semua. Apa dia? Semua. Tak payah tanyalah apa dia. Semua. Ke berjalan ni planet-planet besar tu bergerak. Semua. Termasuk berkelip mata kita pun perbuatan Allah. Bergerak nadi kita pun perbuatan Allah. Berfungsi organ-organ di dalam tubuh kita pun perbuatan Allah. Semua perbuatan Allah. Gerak diam kita pun perbuatan Allah. Ke mana perbuatan kitanya? Apabila keesaan pada perbuatan, apabila semua yang berlaku perbuatan Allah selain daripada Allah, yakni makhluk termasuk diri kita, tidak ada apa-apa perbuatan. Ni pegangan kita. Ada ni. Ini keesaan pada perbuatan. Kita bicara tauhid ni. Tauhid. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah. Ada ni. Barulah pergi kepada Allah mana yang perbuat segala-gala. Allah yang bersifat dengan kudrah, sifat yang ke-8. Allah perbuat begitu. Allah perbuat sebagaimana yang Allah kehendak pada azal, sifat yang ke-8, sifat iradah. Allah kehendak sebagaimana hak muwafaqah dengan ilmu Allah, sifat yang ke-9, sifat ilmu. Wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu. Mantaplah mengesakan Allah pada perbuatan, dan mantaplah rukun iman yang ke-6 sekalian adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu je. Ini keesaan pada perbuatan. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Sebesar zarrah pun yang berlaku yang bukan perbuatan Allah tidak ada. Zarah ni benda yang halus, yang tidak boleh dibahagi. Zarah ni lebih kecil daripada butiran pasir lagi zarah ni. Tidak berlaku melainkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mana? Kalau kita kira lah halu, bergeraknya semut, sehalus-halus semut yang bergerak, perbuatan Allah. Halus laginya kuman bergerak. Teropong tu kan dia teropong, nampak kumang bergerak. Perbuatan Allah. Tidak ada perkara yang berlaku sendiri yang bukan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mana sehalus-halus kumang bergerak tu perbuatan Allah. Itu keesaan pada perbuatan. Ini pegangan kita. Cakapnya cakap asbab, ada apa-apa pun. Tu kata kalau cakap sebab syirik khafi, tak ada cakap lah jawapan dia. Dah cakap lah. Dah sekarang kita kan, siapa yang bercakap? Siapa yang mengeluarkan suara? Siapa yang mengajar? Siapa yang mengajar? Kok speaker? Allah Ta'ala. Perbuatan Allah. Pening orang. Wahara jawapan dia. Kita akan kata ustaz sianu yang mengajar.
hak menghuraikan tu, hak keluar suara tu, suara ustaz tu lah. Keluarnya suara perbuatan Allah, bukan lidah yang mengeluarkan suara, perbuatan Allah. Tapi keluar suara, kita kata suara sianu. Telinga kita dengar jelas-jelas, kuat suara. Telinga saya dengar suti-suti, telinga saya dengar jelas-jelas. Bukan terima awak, telinga awak yang dengar, Allah yang buat. Kena cakap gua ni, oh Allah, telinga saya ni Tuhan duk dengar jelas-jelas. Dok cakap telinga kita, tak ada apa-apa pun. Tapi pegang kitanya, mengesakan Allah pada perbuatan. Semua perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Pegangan, ingatan di hati, tak ada lah kitanya. Allah tak ada lah, mana perbuatan kita lah kalau di hati kau. Sekarang ni kita duduk molek ni, tak terbalik ni, kita lah yang buat. Dok, perbuatan Allah. Bukan kerana punggung, bukan kerana tulang belakang, bukan kerana tiang, bukan kerana dinding hak kita bersandar tu. Yang jadi duduk kita ni tak terbalik, inilah perbuatan Allah. Kita duduk, kita bergerak juga, itulah perbuatan Allah. Hak sentiasa bergerak, organ dalam ni sentiasa beroperasi, itulah perbuatan Allah. Pegangan kita, dah ingat dah Allah? Dah. Itu orang awam, tak ada salah. Nak syuhud, nak ingat Allah, itu maqam aulia, tu bicara lain, kurniaan. Dah kita duk bercakap tu, kita ingat tak keluar suara tu perbuatan Allah? Tak, suara kita lah. Lepas tu tak ada telinga pula, dia ingat tak dengar tu Allah buat? Tak, dia ingat telinga dia lah yang jadi dengarnya, mata dia lah yang jadi nampaknya. Tapi hakikinya kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala, keesaan pada perbuatan. Yang baik. Percakapan asbab, ingatan di hati, tidak ingat kepada af'alullah, perbuatan Allah. Kita orang awam. Adapun sampai maqam wahdatul af'al, maqam aulia, permulaan maqam fana, lenyap di basirah akan af'al makhluk, yang ada hanya af'alullah. Ini maqam fana, maqam aulia, bicara lain. Dia panggil wahdatul af'al, wahdatul asma, wahdatul sifah, wahdatul zat. 4 keesaan. Kita dalam bicara ilmu akidah, keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan, itu bicara pegangan. Bicara haqiqah, bicara bab maqam aulia, wahdatul af'al, wahdatul asma, wahdatul sifah, wahdatul zat. Wahdatul af'al inilah permulaan maqam aulia. Allah melenyapkan di basirah mereka, tidak ada melainkan hanya af'alullah yang hakiki. Hak majazi, hak letak di hamba ni, lenyap di basirah mereka. Ini maqam aulia, bicara lain. Kita hanya bicara berpegang di akidah, semua perbuatan yang berlaku perbuatan Allah. Percakapan kita sandar kepada makhluk, tu sandar pada asbab. Ingatan di hati kita dah ingat akan af'alullah, sebab kita orang awam. Macam mana nak mati dia keesaan pada perbuatan? Pergi pada kudrah, iradah ilmu, kejaplah mengesakan Allah pada perbuatan, dan kejaplah rukun iman yang keenam, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi zahir-zahirnya adalah perbuatan makhluk. Jadi kalau tak tanam keesaan Allah pada perbuatan ni, tiba-tiba berpegang perbuatan makhluk sendiri-sendiri, itu panggil apa tu? Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Zahirnya macam mana? Zahir memanglah perbuatan kita lah. Kita bangun, kita duduk, kita berjalan, kita berlari, kita buat tu, kita buat ni.
Gerak geri tu kita sendiri pada zahir. Berhasil usaha kita tu, zahirnya kita lah yang hasilkan. Kalau perbuatan kita pun tak ada perbuatan Allah, kemudian perbuatan kita tak bekah, yang bekahnya perbuatan Allah, atau ada timbul kau tanya, dah kalau gitu ustaz saya tak mau kerja lah, dia kata. Tak mau kerja. Sebab apa? Sebab perbuatan kita tak ada, perbuatan kita tak bekah, saya tak mau kerja. Tak usah kerja, kata dia dah. Lepas tu tak usah dah makan-makan. Sebab bukan nasi yang mengenyangkan, Allah yang mengenyangkan. Tak usah dah makan. Lepas tu kalau gitu mati. Mati ya. Tuan buat mati. Sudah lah. Dah dia buat pening gitu. Tak mau kerja siapa. Dah kita tak ada perbuatan Allah belaka. Kita buat kerja apa? Dah selama ni saya buat kerja jadi tu. Iyalah. Zahirnya kamu buat kerja jadi. Dah kamu berpegang. Perbuatan siapa jadi ya? Perbuatan sendiri. Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Kalau berpegang seumpama tu, berpegang hak zahir, sebab tidak ditanam dengan hak gaib keesaan Allah pada perbuatan. Sekalian yang berlaku ni perbuatan Allah ni gaib. Hak zahirnya perbuatan hamba lah, perbuatan kita lah. Ada ni zahirnya perbuatan kita, gerak geri pada buat kerja perbuatan kita. Jadi hijau tu perbuatan kita. Akhirnya berpegang sebagaimana hak zahir, perbuatan hamba sendiri, bukan perbuatan Allah. Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Lucu Allah sebagai Rabb, lucu ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca saja, berpegangnya tidak. Al-Fatihah akan laknat kembali. Sebab apa? Sebab berpegang sebagai hak zahir. Hak gaib hakikinya perbuatan Allah tidak ditanam oleh ibu bapa. Sebelum anak tu masuk umur baligh, beratlah jawapan dia. Maknanya kalau sebagai ibu bapa kita ni, makna kalau kita gagal menanamkan akidah mentauhidkan Allah pada perbuatan, mana kita sebagai bapa ni segagal-gagal sangat. Walaupun nampak anak semayang dok tinggal berjuruh, tak ada guna. Sebab mensyirikkan Allah pada perbuatan, tidak mentauhidkan Allah pada perbuatan, segagal-gagal ibu bapa. Zahir memanglah perbuatan hamba, perbuatan diri kita sendiri itu pada zahir. Dok, gerak diam tu perbuatan Allah dah. Hati memilih untuk melakukan satu-satu perbuatan pun perbuatan Allah juga. Gaib tak nampak tu. Kalau kita tidak menggerakkan tubuh kita tidak akan bergerak. Kalau kita tidak mendiamkan tubuh kita tidak akan diam. Kalau kita tidak buat, perkara tu tidak akan berhasil. Jadi zahirnya kita yang gerakkan tubuh, zahirnya kita yang diamkan tubuh, zahirnya kita yang menghasilkan perbuatan. Tu pada zahir. Hakiki yang sebenar-benarnya perbuatan Allah itu gaib, kena tanam molek lah. Biar jadi orang yang beriman perkara gaib. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah tu. Siapa orang yang muttaqin? Hudal lil muttaqin. Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa muttaqin? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, sampai ke akhir ayat. Mereka yang beriman dengan perkara gaib. Allah gaib, malaikah gaib, barzah gaib, perbuatan Allah gaib, qada Allah azali itu lagilah gaib. Jadi perbuatan Allah gaib, Allah gaib, perbuatan Allah gaib. Yang zahir perbuatan kita sendiri. Jadi kalau tak tanam dengan akidah yang gaib ni ke, berpegang hak zahir, gerak diam ni
perbuatan kita sendiri. Berhasil usaha gerak diam kita, perbuatan kita sendiri, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mensyirik ni dia panggil kam, berbilang pada perbuatan. Tapi mensyirikkan Allah pada perbuatan ni dua keadaan. Satunya yang khilaf pada kafir, satunya yang kafir ijma' ulama. Mana yang khilaf pada kafir? Perbuatan hamba sendiri dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Perbuatan pisau sendiri pada memutuskan dengan tajam yang Tuhan letak di mata pisau. Hak ni dipanggil kam muttasil pada perbuatan, berkongsi pada satu perbuatan. Berkongsi pada satu perbuatan. Berkongsi macam mana? Tuhan separuh, perbuatan makhluk separuh. Mana perbuatan Allah? Mana af'alullah? Af'alullah letak kudrah tenaga di hamba. Bagi perbuatan. Setakat tu je perbuatan Allah. Perbuatan Allah setakat letak tajam di mata pisau. Setakat tu je perbuatan Allah. Kok depan ni yang menggerak diamkan hamba, kudrah tu sendiri, bukan perbuatan Allah dah. Kudrah yang Tuhan letak di hamba itulah, tenaga yang Tuhan letak di hamba itulah yang menggerakkan diam hamba dan menghasilkan usaha hamba. Tajam yang Tuhan letak di mata pisau itulah yang berperanan memutuskan sesuatu. Tapi bukan perbuatan Allah. Tapi awalnya perbuatan Allah. Allah letak kudrah di hamba. Allah letak tajam di pisau. Setakat tu je, separuh je perbuatan Allah. Aku depan ni perbuatan hamba sendiri dengan kudrah, dengan tenaga yang Allah letak di hamba. Memutuskan perbuatan pisau sendiri dengan tajam yang Tuhan letak di pisau. Ini panggil kam muttasil pada perbuatan, berhubung. Kenapa berhubung? Berkongsi. Hak ni khilaf pada kafir. Setengah pandangan kafir, setengah pandangan fasik lagi mau bertadik. Pegangan yang berdosa besar, pegangan yang bid'ah, bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah pegangan yang sesat, balasannya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegangan yang fasik yang berdosa besar, sebesar-besar dosa yang malaikat akan catat dosa itu setiap saat, maka ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu laginya tidak ada, tak ada kaitan dengan Allah. Dipanggil kam munfasil, terus berasingan. Tak ada hubungan dengan Allah, tak ada. Kita ni bertenaga sebab kita dilahirkan sihat. Tak berkait dengan Allah letak kudrah di kita. Maka kita yang menghasilkan perbuatan kita sendiri yang langsung tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Ini kafir ijma' ulama. Pisau memutuskan sendiri. Tak ada kaitan pun dengan Tuhan letak tajam di pisau. Ini kam munfasil, berasing-asing, tak ada kaitan pun dengan Allah. Ini kafir ijma' ulama. Hak muttasil tadi ni, hak ittisal ni, dia ada hubung. Allah letak kudrah di hamba, Allah letak tajam di pisau. Lepas tu kudrah di hamba ni pula yang berperanan, tajam di pisau ni yang berperanan. Tapi bukan perbuatan Allah. Sudah panggil mensyirikkan Allah separuh, makhluk separuh. Kan muttasil, dipanggil berbilang tapi berhubung, berkongsi pada satu perbuatan. Berkongsilah, Allah ada di situ, Allah separuh, lepas tu kekuatan di hamba separuh, tajam di pisau separuh. Ni hak khilaf kafir atau berdosa besar. Hak kafir ijma' ni tak ada Tuhan. Semata-mata hamba yang memberi bekah, yang tak berkait dengan kudrah yang Tuhan jadikan di hamba. Semata-mata pisau yang memutuskan, tidak berkait dengan tajam yang Tuhan letak di pisau. Itu kafir ijma' ulama, dipanggil kam munfasil pada perbuatan. Macam mana? Cukup masa kita gitulah. Sebelum kita nak masuk pula kepada sifat kudrah, sifat iradah, sifat ilmu. Maka ini ni daripada wujud, kidam, baqa' sampai ke wahdaniyah,
6 sifat. Pertama, yang sifat wujud, sifat nafsiyah, dan iaitu wujud. Dan yang 5 kemudiannya, 5 kemudian daripada wujud ni, kidam bakok sampai wahdaniyah itu sifat salbiyah. Ni dia pergi pada pembahagian nafsiyah salbiyah. Ni di antara ilmu-ilmu yang fardu kifayah kepada kita, bukan ilmu yang fardu ain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.